Well, Alhamdulillah udah penonton. Pagi ini kita kembali bersama dalam segmen Tazkirah. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama membincangkan dan juga mendengarkan ya perkongsian daripada tetamu kita Ya. berkenaan dengan indahnya berilmu disertai akhlak. Dan Alhamdulillah sudah pun berada di sisi kiri saya. Terus saja kita perkenalkan kepada audio penonton, iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Gembira rasanya dapat sekali lagi kita ini bersama pagi ini dalam segmen Tazkirah dengan tajuk yang menarik ni, indahnya berilmu disertai akhlak. Ya, jadi seperti biasa kita akan terus saja memberikan Tuan Haji Awang Muhammad Najib ya untuk mengongsikan mukadimah mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammad al-amin sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan ila as-shawab amma ba'd. Alhamdulillah, bersua kita ni lagi dalam segmen Tazkirah Rampai Pagi, yang mana tajuk yang akan disampaikan pada pagi ini berbunyi indahnya berilmu disertai dengan akhlak. Alhamdulillah, agama Islam kita ni agama yang ad-dinun nasihah, menasihati. Ya. Agama Islam mementingkan ilmu pengetahuan kerana ia amat bernilai untuk kehidupan manusia. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari kegelapan. Oleh itu, Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Imam Ibnu Majah. Maksudnya dari Anas bin Malik, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan, kewajipan ke atas semua umat Islam. Kalau kita lihat wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'la 1 hingga 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sampai habislah. Tafsirnya, bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia menulis dengan qalam, yakni pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-A'la 1 hingga 5. Kalau kita lihat jua perbezaan di antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 9. Tafsirnya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pasti tidak akan sama. Pasti ada perbezaannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada menyebutkan dalam kata-katanya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Sesiapa yang berkehendak kepada dunia, maka hendaklah ia mencari ilmu. Dan sesiapa berkehendak kepada akhirat juga, hendaklah ia berilmu. Artinya di sana ilmu itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya. Itu dia tadi mukadimah mengenai dengan tajuk kita pagi ini, indahnya berilmu disertai akhlak ya. Jadi ilmu itu sesuatu yang wajib untuk kita ni tuntut selaku umat Islam, dan kita memang sudah sedia maklum ya, mereka yang berilmu itu ditinggikan darjatnya sedikitnya daripada mereka yang tidak. Tetapi selain daripada itu ni Ustaz ya, ingin kita ketahui juga apa kelebihan ataupun apa kepentingan untuk kita ni menuntut ilmu di dalam kehidupan ini. Terima kasih.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepentingan atau kelebihan menuntut ilmu ni banyak sebenarnya. Ya. Bolehlah kita ni akan diberikan satu persatu nanti. Semasa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan diperintahkan ke bumi, Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tafsirnya, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan kegunaannya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Di sana dapat kita ni ambil, dapat kita ni tadabbur ayat itu, bahawa ilmu itu penting di dalam kehidupan kita ni mentadbir dunia ni. Artinya kita ni memerlukan ilmu pengetahuan, sama ada ianya berupa pengetahuan duniawi ataupun ukhrawi. Ya. Di antara juga kelebihan menuntut ilmu ni, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang tafsirnya, Allah meninggikan orang-orang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Sepertinya wali tadi, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Artinya di sana orang yang menuntut ilmu ini seolah-olah ia diberi jalan, satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Itu yang kedua. Kepentingan atau kelebihan menuntut ilmu ini juga banyak. Di antaranya seperti wawasan kita ni, wawasan Brunei 2035, meningkatkan taraf kehidupan kita ni. Kemudian menyumbang untuk agama. Selain agama, bangsa dan juga negara. Negara kita ni, ya. Dan juga di antaranya juga tidak mudah apabila kita ni ada ilmu, tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kalau contoh yang simple, masa ni kan Penipuan. zaman IT, zaman Scam. AI, Ya. macam-macam boleh terjadi. Betul. Mudah-mudahan kita ni terpelihara daripadanya. Kadang-kadang ilmu itu kalau tidak disertai dengan akhlak, ia akan boleh terpesong. Ia pandai suatu ilmu itu kemudian disalahgunakan untuk membuat kerosakan atau membuat penipuan, skema macam-macam dan Begitu juga kita di selaku pengguna ni Ustaz. Betul. Kalau kita tidak berilmu, masakan kita ni tahu yang perkara tersebut adalah satu-satu penipuan dan sebagainya. Betul. Dan sehingga akan mengakibatkan kita ni terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sebegini. Sebagai pengguna juga kita ni perlu ada sifat tabayun. Artinya kita ni menyelidiki dulu perkara itu adakah ianya benar atau tidak. Jangan terlampau selalu terus percaya kepada sebarang penipuan itu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada satu pepatahnya tu, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, ataupun yang kita ni ilmu tu jambatan hidup tu Betul. Ustaz. Jadi kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan kelebihan dan juga kepentingan menuntut ilmu dalam kehidupan kita ni. Ada juga yang bertanya ni Ustaz, kenapa perlu mempunyai akhlak di samping ni kita ni berilmu tu? Mungkin dapat diterangkan. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum menerangkan, saya ingin di sini memberitahu dulu akhlak dari segi bahasa. Akhlak dari segi bahasa, perilaku, perangai atau tabiat. Akhlak ini ia satu moral yang diperolehi daripada peribadatan kita ni. Ibadah kita ni itu yang membuahkan hasil akhlak. Akhlak dari segi istilah pula, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Artinya kalau kita ni kan melihat akhlak seseorang itu, lihatlah daripada ia punya ibadahnya. Pasal akhlak itu terhasil daripada ibadah seseorang hamba itu. Sebab itu
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Kemudian pentingnya berakhlak di samping kita ni menuntut ilmu atau berilmu, Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Ya, Imam Syafi'i. Ya. Tetapi aku sangat segan bertemu dengan orang berakhlak. Kenapa? Kenapa? Kerana orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Tetapi orang yang berakhlak sudah pasti memiliki ilmu. Pentingnya juga kita ni akhlak ni daripada ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada menyebutkan, aku lebih menghargainya orang berakhlak daripada orang berilmu. Kalau hanya berilmu sahaja, iblis pun juga lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Itu kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya betapa pentingnya akhlak itu di dalam kehidupan kita ni. Ianya boleh nyorang membantu untuk kita ni mengetahui sesuatu itu baik ataupun kurang baik. Di antaranya juga pentingnya akhlak di dalam kita ni berilmu. Ilmu hanya berguna bagi orang lain kalau disertai dengan akhlak. Artinya tanpa akhlak, ilmu itu tidak juga akan berguna arah orang lain. Kemudian manusia memerlukan kepada orang lain. Ya. Kita ni manusia memang memerlukan orang lain di sekitar kita ni. Kita ni hidup, kemudian akan kembali ke rahmatullah. Kita ni akan memerlukan bantuan Siapa yang menguruskan kita siapa yang menguruskan jenazah kita ni, siapa yang akan menyembahyangkan kita ni, dan sebagainya. Kemudian akhlak yang baik sangat diperlukan pada menuntut ilmu. Hatta para ulama ada menyebutkan bahawa belajar akhlak atau adab terlebih dahulu daripada ilmu. Sehingga kan ada menyebutkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Barutah, kalau ada sudah, barutah kita ni menuntut ilmu. Itu yang dan kemudian yang terakhir sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Itu yang boleh kita ni ambil bahawa akhlak itu penting. Jangan kita ni orang ada ilmu tetapi akhlak kurang. Biarlah kita ni berakhlak dan berilmu. Itu yang lebih terbaik untuk kita ni terapkan dalam kehidupan kita ni. Wallahu alam. Alhamdulillah ya. Jadi itulah mengapa sebenarnya kita perlu mempunyai akhlak diiringi dengan berilmu ya. Sayang sekali sebenarnya kalau kita ni berilmu tetapi tidak mempunyai akhlak, dan ini pastinya adalah sesuatu yang kata orang perlu kita ni tambah baiklah ya, dan mempelajari bagaimana akhlak-akhlak yang terbaik ini. Jadi akhlak-akhlak terbaik ini siapa yang sepatutnya kita ni contohi ni Ustaz? Yang sepatutnya kita ni contohi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak, apabila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi, lalu Aisyah pun memberitahu, berkata kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah merupakan Al-Quran. Artinya di sana. Sedangkan Al-Quran ini kita ni kalau kita ni amalkan setiap hari, at least kurang-kurangnya pun indah banyak sedikit. Yang penting ianya berterusan. Indah dapat dua muka semuka, indah dapat semuka setengah muka. Indah dapat juga kita ni boleh amalkan surah-surah lazim. Seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Betul sekali ya. Jadi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang boleh menjadi contoh ikutan kita ni, dan yang pastinya bagaimana caranya dengan membaca Al-Quran, dan di samping itu juga mungkin boleh menghayati
sirah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj. Betul sekali. Jadi itulah sebenarnya kepentingan mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi ya dalam perubahan zaman globalisasi ini. Memang Islam juga sangat menitik beratkan soal adab dan juga akhlak dalam kehidupan ini ya Ustazah. Kita ni adab dan akhlak ni Tidak boleh sebelum tidak dapat dipisahkan, dan juga sebelum mempelajari sesuatu ilmu, kalau tanpa adab dan juga akhlak seperti dimasukkan oleh Ustaz tadi, tiada gunanya juga ya. Betul. Jadi selain daripada yang dikongsikan tadi Ustaz, doa-doa juga ya untuk dipermudahkan memiliki ilmu dan akhlak, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita juga ni Ustaz. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ni bangun daripada tidur, selalunya kita ni akan pergi ke tandas lah. Betul. Kemudian di tandas kita ni akan melihat cermin. Di dalam kita melihat cermin itu ada doanya. Kami berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan kejadianku, maka engkau elokkanlah akhlakku. Itu yang pertama, itu yang doa. kita ni amalkan. Itu doa yang pendek, kira untuk melihat cermin, untuk melihat kepribadian kita ni. Itu di antara sunnah baginda Rasulullah SAW. Di antara doa juga dalam menuntut ilmu banyak sebenarnya. Mungkin saya akan tuliskan sedikit saja di sini, kongsikan. Dalam surah Anbiya ayat 79 yang berbunyi, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Tafsirnya, maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan kesemua itu. Itu di antara doanya. Kemudian doa Nabi Musa yang dinukilkan di dalam surah Taha ayat 25 hingga 28 yang berbunyi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ada juga Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim, dan sebagainya ada dalam surah Insyirah atau Asyarah, seperti Alam Nashrah dan sebagainya. Itu di antara doa-doa yang perlu kita ni amalkan, perlu kita ni ajarkan kepada anak didik kita ni, anak bangsa kita ni, untuk kehidupan kita ni sehari-hari. Betul ya. Jadi doa-doa tersebut jika kita diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ni, insya-Allah ya, yang mampu menjadikan kita ni seseorang yang berilmu dan juga berakhlak ya. Saya suka dengan doa Nabi Musa tadi ya. Betul. Doa yang diajar semenjak kita ni dari kecil lagi, apabila berada di peringkat persekolahan, sekolah rendah ya. Kita diajarkan untuk membaca doa sebelum belajar. Rupa-rupanya secara tidak langsung sebenarnya ya, kita ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan ilmu dan juga diberikan akhlak yang baik ya. Penghujung wawancara kita ini Ustaz, mungkin ada kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam tajuk kita, indahnya berilmu disertai akhlak. Okay, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Indahnya berilmu disertai akhlak. Boleh kita disimpulkan bahawa apabila kita ni menuntut ilmu, kita ni hiasilah atau kita ni selimutilah ilmu itu dengan akhlak yang baik. Seperti mana kata Mahira tadi, ada pepatah Arab yang mengatakan utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian apabila kita ni menuntut ilmu, pepatah Melayu pun ada juga. Ikutlah resmi padi. Semakin berisi semakin tunduk. Artinya jangan kita ni apabila berilmu kita ni lupa diri, sombong. Macam mana rasmi padi kalau makin berisi, makin tunduk. Kita ni makin tawaduk.
Kenapa pentingnya ilmu ini dalam kehidupan? Kerana ilmu ini merupakan satu amalan yang tidak putus-putus. Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasati asya. Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'ulah. Apabila matinya seorang anak Adam atau seorang insan, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariyah, termasuklah wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang kita ni sebar-sebarkan, yang kita ni ajar-ajarkan. Apabila orang itu berterusan melakukan apa yang kita ni ajar, pahalanya mengalir sehingga arah kita ni. Kemudian anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kita ni apabila kita ni sudah tiada nanti. Janganlah apabila kita ni berilmu itu, kadang-kadang dalam menuntut ilmu ni, kadang kita ni ada berbeza pendapat, berbeza pandangan. Apabila kita ni berbeza pandangan, janganlah kita ni mencaci maki pandangan orang lain. Jangan kita ni memaksa orang lain untuk mengikut pandangan kita ni. Sama macam kalau kita ni orang minat sesuatu. Contohnya kalau orang yang minat bola, banyak tim yang dipilihnya. Ada yang macam-macam lah. Macam-macam tim bola lah. Macam-macam tim bola lah yang dipilihnya. Artinya perbezaan itu perbezaan itu bukan bererti kita ni indah bersaudara. Berbeza pendapat bukan bererti perbezaan itu menghalang untuk kita ni mengopi bersama. Artinya walaupun kita ni berbeza, kita ni boleh duduk satu meja. Betul. Dan akhir sekali di kesempatan ini bolehlah orang kita ni ada menerima pagi ini kan tadi ada menerima berita keluarga yang amat menyedihkan jua, kerana beliau adalah seorang muallim, murabbi dan seorang guru yang menyampaikan ilmu dengan baik. Saya rasa orang lain Brunei pun tahu akan kewafatan beliau, yaitu almarhum Ustaz Haji Anwari bin Haji Rawi yang telah kembali ke rahmatullah pada pagi ini. Di kesempatan ini saya mengajak diri saya dan semua untuk sama-sama kita ini menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau Ustaz Anwari, Ustaz Haji Anwari bin Haji Rawi. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita sekarang berada di penghujung perkongsian segmen Tazkirah. Jadi kita di Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama, yang alhamdulillah sudah pun meluangkan waktunya pagi ini membawakan perkongsian Tazkirah, indahnya berilmu disertai akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton-penonton kita ni semua ya. Mudah-mudahan kita ni akan bersama lagi di lain kesempatan dengan perkongsian yang lain lagi. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.